Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, kita sambung majlis ta'lim. Malam ni ikhwan kita sampai muka surat 88. Kita makna fakta yang ke-16 ataupun tuduhan yang ke-16, fakta yang ke-16. Ustaz ingat sini pun ada kosong lagi sahabat. Yang luar tu kalau nak masuk pun ada kosong lagi belah kanan. Belah kosong, belah kiri pun ada kosong lagi. Nak duduk atas kursi pun boleh. Baik. Tuduhan malam ni ikhwan adalah tuduhan dia berfakta yang ke-16. Fakta itu kita kira jawapan. Tuduhan dia Wahabi dan zikir berjamaah. Orang kata Wahabi ialah mereka yang enggan berzikir dan berdoa berjamaah secara terus terang. Mama. Orang kata Wahabi ialah mereka yang enggan berzikir dan berdoa berjamaah secara terus menerus dengan suara yang kuat. Ini tuduhan. Nak kena Wahabi siapa dia? Wahabi ni depa ni lepas sembahyang zikir tak mau, doa tak mau, habis sembahyang bagi salam belah. Itu Wahabi. Itu Wahabi, yang tu sesat, yang tu masuk neraka, yang tu tak betul. Itu tuduhan dia. Yang benarnya ialah lepas sembahyang zikir sampai riuh rendah, ramai-ramai panjang-panjang, itu betul. Itu sunnah. Wahabi tak mau. Itu adalah tuduhan. Baik, fakta. Apa dia fakta? Fakta adalah jawapan. Yang faktanya, yang benarnya apa dia? Tadi Pak Mit dalam berita Pukul 8, MH370 dia terbang ke Pulau Pinang pula. Dia main ke Pulau Pinang pula. Yang Terengganu tu marang buat laporan polis. Dia nampak kapal, bunyi kapal jatuh dalam laut. Hak seorang tu Terengganu, dia buat laporan awal. Dia pergi ke laut, dia nampak kapal terbang begitu rendah dengan paras laut dan dia nampak, tapi dia tak buat laporan polis. Ketua Polis Negara kata, pasal mikrofon banyak kan, ni sidang kan. Ketua Polis Negara kata semua yang beli tiket semuanya telah check in, semuanya telah naik kapal. Ni Mas punya kata yang beli tiket 4 orang tak terlibat dengan penerbangan itu. Dia beli tapi dia tak ni. Jadi macam-macam cerita lah, macam-macam cerita. Tapi alhamdulillah saya dengar khabar Johor akan buat sembahyang hajat perdana, Yasin perdana dan zikir ya hanana perdana. Semoga Allah Ta'ala jumpakan kapal terbang itu. Okey, sekalian dimaklumkan. Boleh Pak Amin? Sambung balik.
Baik, kalau itu tuduhan terhadap Wahabi, Wahabi ni depa yang tak mau sembahyang, tak mau zikir beramai-ramai, tak mau berjemaah, baca doa, itu tuduhan, itu pengenalan Wahabi. Baik, apa jawapan dia? Apa fakta dia? Jika demikian ta'rifan Wahabi, maka Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan para ulama bermazhab Syafi'i selainnya juga ialah Wahabi. Ini kerana mereka tidak pernah mengajar amalan berzikir dengan kaifiat tata cara yang demikian, iaitu secara beramai-ramai dengan suara yang keras dan dilakukan terus menerus. Kalau itu dikatakan Wahabi, maka secara faktanya mazhab Syafi'i dan mazhab jumhur, mazhab Syafi'i dan mazhab jumhur, kalau kita ambil empat ini daripada Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, maka empat mazhab ini akan terkena tuduhan Wahabi. Sebab dalam empat mazhab ini, rujukan mereka, kitab mereka tidak pernah sebut pun zikir berjemaah itu dengan cara kita buat macam lah ni. Tak ada. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka tak pernah menyebut dan tak pernah mensunatkan zikir lepas sembahyang dengan cara beramai-ramai, doa lepas sembahyang dengan cara beramai-ramai, seorang imam membaca doa, para jamaah mengaminkan. Tiap-tiap 5 waktu buat begitu. Tidak ada satu mazhab pun daripada empat yang popular ni menyebut kaifiat macam tu, tak ada. Maka semua mereka ni akan kena Wahabi belaka. Baik, dibuktikan, penulis kitab kita buktikan. Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitab dia Al-Um. Saya baca terjemahan Melayu dia. Kitab Al-Um jilid 1 muka surat 127. Dan aku Imam Syafi'i lebih memilih bagi para imam dan makmum untuk berzikir setelah salatnya 5 waktu dengan cara memperlahankan, yakni tidak mengeraskan suara, kecuali bila imam harus mengajarkannya kepada makmum, maka ia boleh untuk mengeraskan bacaan tersebut hingga boleh mengikuti. Tetapi kemudian dia, yakni imam, kembalikan memperlahankan lagi seperti semula, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, cuba tengok yang Arab tu, Allah berfirman, wala tajhar bisalatika wala tukhaffit biha. Allah berfirman, ini daripada surah Al-Isra, jangan kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu dan jangan pula merendahkannya. Maksudnya adalah ketika berdoa, wallahu a'lam, dan jangan kamu mengeraskan, maksudnya adalah jangan kamu mengangkat suaramu ketika berdoa, dan jangan pula merendahkannya terlalu rendah sehingga tidak didengar oleh dirimu sendiri. Ini dia sabitkan daripada kitab Al-Um. Dan ini saya ingat siapa yang ada buku Al-Um, Imam Arab, Imam terjemahan, memang kita boleh jumpa di situ. Memang boleh jumpa di situ. Kita tak menolak doa, kita tak pernah menolak zikir. Ini semua sabit daripada sunnah. Tapi kita selalu memperhatikan kaifiat. Apa dia? Tata cara buat. Kalau orang kata, hang lepas sembahyang tak baca doa, aku tak mau doa bid'ah. Salah, doa tidak bid'ah. Doa adalah ibadah. Doa adalah sunnah. Tapi yang kita sembangkan ini apa dia? Tata cara. Kaifiat. Seperti kata Imam Ibn Hajar Haythami Al-Makki dalam kitab dia Fatawa Al-Kubra, Al-Aslu Sunnah wal Kaifiyatu Bid'ah. Asal semuanya sunnah, tapi cara mereka buat itu yang bid'ah. Kita tak lawan doa, kita tak lawan selawat, kita tak lawan zikir, kita tak lawan wirid. Semua ini ibadah. Nabi sebut ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah.
Ini Nabi sebut ketika Nabi mengulas ayat ud'uni astajib lakum. Nabi olah dan Nabi kata doa ibadah. Bagaimana mungkin kita mengaku dalam keluarga Ahlu Sunnah kita nak lawan benda-benda Nabi sebut sebagai ibadah? Tak boleh. Kita tak akan lawan. Tapi yang kita duk bagi tahu ini kaifiat. Imam Syafi'i kata wa ikhtiyaru lil imami wal ma'mum. Yang dipilih untuk imam dan makmum an yazkurallah, supaya mereka berzikir kepada Allah ba'dal insiraf, lepas daripada selesai, ba'dal insirafi minas salati, lepas selesai daripada sembahyang, wa yukhfiyani az-zikri, mereka merendahkan suara mereka ketika berzikir. Bukan tak berzikir, berzikir merendahkan. Hak ni kita ambil daripada kitab induk. Kitab induk daripada mazhab yang dianuti oleh semua jamaah, mazhab Syafi'i, sampai yang ni pun orang lawan. Kalau bagi salam belah kanan belah kiri, kemudian zikir, bukan tak zikir, zikir dengan suara pelan, dia rasa tak zikir. Sebab dia dah dilatih. Makna zikir riau, memekik. Makna zikir satu masjid kena dengar. Makna zikir, makna doa kena ada amin, 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 amin. Lagi derah amin, lagi mujarab doa tu. Dididik dengan kaifiat yang salah. Imam Syafi'i sebut dalam kitab dia, apa dia? Imam boleh mengeraskan bacaan dia, bacaan zikir, bacaan doa, dengan tujuan untuk dia itu ayyuta'allama minhu. Apa dia? Mengajak makmumnya baru mai, baru masuk Islam, orang kata baru balik, tak tahu nak baca apa, dia ajak lepas sembahyang bagi salam, dia menghadap dada dia ke makmum, dia ajak bagaimana istighfar, makhraj dia panjang, dia pendek dia. Ambil masa berapa? Seminggu, 2 minggu, silakan. Tapi selepas semua itu, hatta yara annahu qad ta'allama minhu, summa, bila dah semua dah boleh tangkap zikir tu dan hafal, kemudian yusiru, dia kembali memperlahankan. Jadi Pak Amir tengok, daripada zaman Merdeka sampai lah, tak kala yang pergi jemaah ni tak tahu nak zikir apa, yang duk pergi riau sampai lah tak habis-habis. Tak kala yang duk main sembahyang lah ni sampai apa pun tak tahu, hingga duk kena ajak mereka baca doa, duk kena minta Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, hak belakang duk riau amin. Tak kala yang duk main sembahyang hari-hari ni sampai pada peringkat otak ni punya lembab sampai tak tahu nak baca doa apa. Sembahyang ni daripada muda sampai tua dah. Tak masuk akal. Hak ni nampak sangat saja tak mau kembali pada ilmu. Yang ni nampak sangat, bahasa utara kita ni kata ketegak. Memang ketegak. Pusat atas kepala ada 2. Imam Syafi'i ambil ayat daripada surah Al-Isra. Ayat akhir daripada surah Al-Isra. Allah kata, wala tajhar bisalatika. Bila kamu sembahyang, jangan kamu kuatkan bacaan salat kamu. Jangan ganggu orang. Wala tukhafit biha. Tapi jangan sampai kamu pelan, kamu baca dengan hati, kamu sendiri tak dengar. Mulut kita baca, mulut kita zikir, mulut kita wirid, mulut kita minta, telinga kita dengar, hati kita faham. Itulah cara yang dikehendaki. Wabtaghi baina zalika sabila. Kamu cari jalan tengah di antara bukan kuat dan bukan sampai kamu tak dengar langsung. Kamu cari jalannya yang tengah. Jadi kalau orang kata tengok depa ni tak mau zikir beramai-ramai, depa ni tak mau zikir kuat-kuat, sebenarnya yang tak mau zikir kuat itulah mazhab Syafi'i. Yang mengaku Syafi'i duk zikir kuat-kuat tu, itulah bukan mazhab Syafi'i. Ni dah terbalik dah. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ikhwan, menyebut dalam kitab dia At-Tahqiq, dia kata dia yundabu zikru wa du'a aqiba kulli salatin
ويسر به فإذا كان إماما يريد أن يعلمهم جهرا فإذا تعلموا أسر. Imam Nawawi kata, dan telah disunatkan untuk berzikir dan berdoa setiap selesai sembahyang. Lepas sembahyang kita berzikir dan berdoa. Ini adalah sunnah. Nabi ajak kita baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada Imam Tirmizi. Itu adalah doa. Kita buat. Nabi ajak kita astaghfirullah, astaghfirullah. Kita buat. Ayatul Kursi. Kita buat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33, 33, 33. Kita buat. Semua kita buat. Al-Falaq, An-Nas, Qul Huwallah. Kita buat. Semua kita buat. Ini adalah sunnah. Macam mana kata Nawawi? Dengan cara menjemunyikan, tidak mengeraskan bacaan zikir dan doa. Terkecuali apabila seorang imam hendak mengajar bacaan-bacaan zikir tersebut. Maka dia boleh untuk mengeraskan bacaannya tersebut. Namun, apabila dia imam melihat bahawa makmum telah belajar daripadanya bacaan-bacaan tersebut, maka hendaklah dia menyembunyikan, yakni memperlahankan kembali zikir dan wirid dia itu. Syafi'i sebut dalam Al-Um, Nawawi tolong cover lagi sebut. Jadi tak mana yang kata orang berzikir pelan-pelan ni Wahabi, tak mana? Hak itu yang kita duk bela tu. Kita bela sunnah, bukan kita bela Wahabi. Kita bela kebenaran. Dia maki, dia sumpah, dia seranah, dia tuduh sesat, dia tuduh kapiak, dia tuduh agama dia sendiri. Pasal apa dia tuduh lagu tu? Pasal dia tak mengaji, dia tak kaji, dia tak mau dengar, dia tak mau buka hati perut dia sikit, dia telan bahasa-bahasa orang. Orang kata hang jaga tu, hang tengok lepas sembahyang bagi salam sengak, lepas tu bangkit keluar, tu Wahabi lah tu. Dia telan. Dia maki, dia kutuk, dia pesan kat anak dia, jangan duk pergi mengaji benda lagu ni semua. Tengok-tengok yang dia maki, dia kutuk, dia pesan kat anak dia jangan pergi mengaji, yang itulah kebenaran daripada Quran, daripada sunnah dan daripada imam yang empat yang diikuti oleh ummah. Mazhab Syafi'i nak buang Nawawi, cacatlah. Cacatlah mazhab Syafi'i. Perkataan Nawawi ini perkataan mewakili mazhab Syafi'i. Tengok lagi. Imam Syafi'i kata, adapun hadis Ibnu Abbas, hadis Ibnu Abbas ni lah dia jadikan hujah, boleh zikir kuat-kuat. Hadis ada, hadis ni memang sahih, hadis Bukhari. Tapi tengok macam mana Imam Syafi'i ambil hadis ni, macam mana dia olah hadis ni. Adapun hadis Ibnu Abbas yang sering dijadikan dalil oleh sebahagian orang bagi menisbatkan kesunahan berzikir dengan suara yang keras. Dia ambil hadis ni lah. Hadis ni untuk menyatakan boleh zikir kuat-kuat. Iaitu hadis anna rafa'a sauti bi dzikri hina yansarifan nasu minal maktubah kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Ibnu Abbas kuntu a'lamu idza sarafu bizalika idza sami'tuhu. Sesungguhnya mengangkat suara dengan zikir sewaktu manusia bersurai dari salat fardu adalah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata Ibnu Abbas, aku mengetahui yang demikian itu apabila mereka pulang dan aku mendengarnya. Hadis ini hadis Bukhari, hadis Muslim. Kata Ibnu Abbas, aku tahu sembahyang di masjid itu selesai apabila aku tengok depa mula baca kuat-kuat. Dia pemula zikir kuat-kuat, aku tahulah sembahyang dah habis dah. Depa pakat nak balik lah tu. Maka diambil hadis ni, dikatakan berdasarkan hadis ni Ibnu Abbas cerita anna rafa'a sauti bizikri. Sesungguhnya berzikir dengan mengangkat suara pernah berlaku zaman Nabi. Kita kata ya, pernah berlaku. Benda benar mesti kita kata ya. Bagaimana Imam Syafi'i ambil hadis ni? Kata Imam Nawawi, حمل الشافعي رحمه الله تعالى هذا الحديث على أنه جهر وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر لا أنهم جهروا دائما. Ini ada di mana? Dalam kitab Syarah Muslim. Imam Nawawi syarah hadis Imam Muslim.
Kata Imam Nawawi, Imam Syafi'i menafsir hadis ini bahawa Nabi mengeraskan suaranya dalam beberapa waktu sahaja guna mengajari sahabatnya cara berzikir. Bukan bererti mereka Nabi dan para sahabat sentiasa mengeraskan suaranya dalam berzikir. Tengok bagaimana Syafi'i faham hadis itu. Siapa yang beritahu? Nawawi. Hadis wujud, hadis sahih memang ada zikir kuat zaman Nabi. Tapi Nawawi tolong beritahu, Syafi'i kata wujudnya hadis tu nak beritahu Nabi ajak sahabat dengan bersungguh-sungguh untuk baca lepas sembahyang apa. Tapi bukanlah tiap-tiap sembahyang macam tu. Bila sahabat dah faham, dah pandai, dah reti, dah dapat, maka Nabi kembali berzikir dengan suara yang rendah berdasarkan ayat Quran tadi. Allah Ta'ala kata, janganlah kamu mengangkat suara kamu dalam salat dan janganlah kamu terlampau pelan sampai kamu tak tahu apa. Ambillah jalan pertengahan, baca pelan-pelan. Tapi yang mengaku mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala tak mau terima ni semua. Kitab ada, tulisan ada, fatwa imam ada, huraian ada, jelas terang, tapi tak mau terima. Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malabari Al-Syafi'i dalam kitab dia Fathul Mu'in. Ini kitab Fathul Mu'in ni satu kitab yang dibaca di semua, saya ingat saya di pondok-pondok semua baca. Zaman saya dulu memang baca Fathul Mu'in. Apa dia kata? Kata dia, qala syekhuna ammal mubalagha fil jahri bihima fil masjid bihaitsu yahsulu tashwishu ala musalli fayanbaghi hurmatuha. Apa dia kata? Kata Syekh Zainul Abidin Aziz Al-Malabari Al-Syafi'i, dia kata berkata guru kami Syekh Ibnu Hajar Haythami, dia kata berkata guru dia, adapun berzikir atau berdoa dengan suaranya sangat keras di dalam masjid hingga mengganggu orang yang sedang salat, maka sudah seharusnya hal seperti itu diharamkan. Berzikir dengan suara yang kuat sampai orang duk sembahyang sunat, sembahyang fardu dengar. Dia kata sepatutnya zikir lagu tu bukan zikir yang haram. Perbuatan zikir macam tu adalah haram. Adalah haram, tak boleh. Sama juga baru ni saya sebut Imam Suyuti, Imam As-Suyuti, dia menyebut, Suyuti ni terkenal lah, menulis tafsir Jalalain, semua pondok-pondok baca. Dia menulis kitab Tadribur Rawi, macam mana nak mengenal hadis. Dia kata golongan yang memukul gendang dalam masjid ni, dalam kitab dia Al-Amru Bil Ittiba', golongan yang memukul gendang dalam masjid dan berzikir, mereka ni sepatutnya dihalau keluar daripada masjid. Halau keluar. Dia itu mazhab Syafi'i. Lah antum tengok penyakit wabak pukul gendang dalam masjid, berzikir, berselawat, qasidah burdah sampai lupa ingatan, jadi macam histeria, dianggap sebagai benda sunat. Sedangkan mazhab yang kita ikut, imam-imam kita ikut, semua kata kalau kamu jumpa orang pukul gendang dalam masjid, halau dia keluar. Sewajarnya dia dihalau keluar, kerana perbuatan dia tidak pernah wujud di zaman Nabi SAW. Tapi orang hari ini jemput mai. Jemput. Sikit hari antum akan tengok akan berlaku di Malaysia ni, lepas sembahyang orang istighfar, orang tak baca dah subhanallah, orang akan riau terus ya hanana, ya hanana. Ya hanana tu bukan zikir, bukan selawat, bukan apa, yang tu nasyid. Tapi orang ingat tu selawat. Tak ada apa-apa ya hanana, maksudnya kami untung. Benang loteri pun untung juga. Dia ambil kan, kena social welfare dululah 400,000 zaman Tengku dulu. Kaya kan. Poster tu tanya dekat Syawal, kena social welfare kah? 400,000. Syawal kata lebih, jin bagi harta. Untung apa? Ya hanana, bukan kata Allahumma salli ala Muhammad. Ya hanana bukan selawat. Ya hanana tu menyanyi cara jahiliah.
Tak apalah hal mereka nak menyanyi, tapi mereka masuk, mereka menipu masyarakat. Kononnya bunyi Arab, yang menyanyi itu pakai serban, pegang tasbih, maka nyanyian jahiliah bertukar jadi Islam. Dan ini adalah nyanyian Islam. Ini adalah selawat, ini adalah zikir. Sedangkan isi dia bukan selawat, bukan zikir. Isi dia sekadar duk riau, kami untung jadi umat Muhammad, kami untung. Pilah riau kat sembah. Pilah riau tengah-tengah supermarket sana, mai riau dalam masjid. Masjid bukan tempat duk riau, lagu tu dia tempat zikir. Tak ada kena mengena yang tu dengan selawat, tak ada kena mengena dengan zikir. Tapi orang jemput dengan gendang besar-besar, pukul-pukul, orang kata panggil malaikat. Imam Suyuti kata sewajarnya mereka itu dihalau keluar daripada masjid. Untuk membuktikan, bila orang tengok orang tak mau panggil Hanana, orang tak mau bergendang dalam masjid, orang kata tengok puak-puak ni memang dia tak panggil, dia Wahabi. Puak-puak ni memang dia sesat, dia tak maulah sesat. Sedangkan dia terlupa, yang dia buat tu memang sesat. Dia tuduh orang tu Wahabi, orang tu ikut mazhab Syafi'i. Dia putak belit. Yang ni berkali-kali ikhwan kita katakan dalam ilmu, ni nama dia talbisul iblis. Talbisul iblis. Kerja iblis, dia nampakkan yang batil dalam warna hak. Yang hak dia color bagi nampak batil. Yang hak dia jauhkan orang ikut, yang batil dia suruh orang ikut. Dia suruh orang ikut. Ini ikhwan, kita mesti hati-hati. Kita mesti hati-hati. Imam Ibn Kathir ikhwan dalam kitab dia tafsir Ibn Kathir, dia menafsirkan ayat 55 surah Al-A'raf. 55 surah Al-A'raf, Imam Ibn Kathir menyebut firman Allah, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah berfirman, berdoalah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan tadarruan wa khufyatan. Dalam dua keadaan. Tadarruan dalam keadaan merendahkan diri, wa khufyatan dengan merendahkan suara kamu. Kamu menyimpan suara kamu berdoa macam orang takut-takut meminta kepada Allah. Innahu, sesungguhnya Allah la yuhibbul mu'tadin. Allah tak suka orang yang melampaui batas. Ibn Kathir bila sampai ayat ni, maka dia pun menyatakan, kata Ibn Kathir, makna tadarruan itu adalah tazallul. Kita berdoa dalam keadaan kita rasa hina diri dan kita mencapai ketenangan. Wa khufyatan, dalam keadaan kita merendahkan suara. Rendahkan suara. Doa dalam keadaan rendah diri, rasa hina, dan doa dalam keadaan kita tenang melakukan ibadat-ibadat yang Allah Ta'ala perintahkan. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, dia kata berdoa dalam keadaan khusyuk hati kamu dan sehat keyakinan kamu kepada Allah, dan kamu merasai betapa Allah itu esa dan dia sangat berkuasa kepada kamu. La jihara wala mura'ah. Bukan dengan suara yang kuat dan bukan dengan menunjuk riak dengan suara yang kuat itu. Antum tengok Imam Ibn Kathir memberi huraian yang macam itu. Kemudian Ibn Kathir membawa satu riwayat. Riwayat yang berlaku kepada sahabat Nabi yang bernama Sa'ad. Sa'ad ini dia melihat anak dia baca doa yang panjang lepas sembahyang. Anak dia minta dalam sembahyang syurga, nikmat syurga. Lepas tu anak dia minta, ya Allah bagilah satu katil yang elok kat aku. Anak dia doa atuk lah perhiasan syurga. Panjang doa anak dia. Bila dia dengar anak dia doa lagu tu, panjang lepas sembahyang, dia kata pada anak dia kata aku pernah mendengar, dia kata wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi bersabda, innahu sayakuna qaumun ya'taduna fid du'a. Aku mendengar Nabi bersabda, akan muncul satu kaum, mereka itu melampau-lampau dalam berdoa. Sedangkan Allah Ta'ala menyatakan, innahu la yuhibbul mu'tadin.
Allah tak suka orang yang melampau. Allah suka siapa dia? Allah suka orang yang berdoa dengan rendah diri. Allah suka orang yang doa dengan suara yang pelan. Dan Allah tak suka orang yang melampau. Orang yang melampau tu siapa dia? Bila doa, angkat suara, kemudian atok macam-macam dekat Tuhan. Macam tu tengok doa dalam sembahyang tarawih tu. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Antu tengok doa tarawih tu dia atok. Dalam syurga nak makan susu, kopi tak mau, Nescafe tak mau. Minta dalam syurga mau bidadari, dia atok satu-satu. Yang doa amin kuat tu lepas sembahyang tarawih tu. Itu termasuk doanya melampau. Allah tak suka. Tapi bila main tarawih doa tu lah orang hafal. Tapi dalam riwayat Allah tak suka. Allah tak suka doa yang panjang. Macam MH370 ni, kita nak doa apa? Ya Allah, tolonglah pulangkan balik MH. Itu Tuhan punya. Kapal itu Tuhan punya. Hamba-hamba itu Tuhan punya. Kita boleh berdoa dengan doa seorang hamba, dengan suara yang pelan, rendah diri pada Allah. Ya Allah, tolong kami ya Allah. Sesungguhnya Hang tahu apa hajat dalam hati kami dan apa pertolongan yang kami perlukan ya Allah. Hang sangat mengetahui. Tolonglah kami ya Allah. Cukup. Supaya doa kita tak keluar daripada melampau. Ya Allah, kembalikanlah MH370 4 tayar bagi elok, jangan botak satu pun. Semua elok, tak mau siapa ada sakit ke banyak mana ambil, banyak tu hang buat mai dan bagilah dia mendarat dengan elok semua. Insurans boleh cover dia semua. Kami ni sebagai kerajaan sekupang tak payah berkeluar. Itu doa yang melampau. Yang tu melampau. Itu nama dia doa yang disebut oleh Sa'ad kepada anak dia, innahu sayakuna qaumin, sesungguhnya akan datang satu kaum, mereka itu ya'taduna fi du'a, mereka melampau dalam baca doa. Maka dia membaca ayat ini kepada anak dia. Wa qara'a hazihi al-ayah. Ibnu Katsir kata Sa'ad membaca ayat ni pada anak dia, ayat ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Mintalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri, melihat kepada esa kebesaran dia antara dia dengan kamu, dan mintalah dalam keadaan kamu rasa kamu tu hina, khusyuk hati, dan suara kamu itu perlahan. Dan sesungguhnya Allah tak suka pada orang yang melampau. Orang melampau, orang yang tak buat macam ayat di depan tadi. Subhanallah. Itu ikhwan adalah perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Di tempat lain pada ayat 205 daripada surah Al-A'raf, Ibnu Katsir ada kata sikit. Iaitu ayat Al-A'raf, Allah Ta'ala berfirman, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufyatan wa dunal jahri minal qaul. Ayat ini Allah Ta'ala kata, dan sebutlah nama Tuhan kamu pada diri kamu, dalam diri kamu, dengan rendah diri dan dengan suara yang perlahan. Dan jangan kamu angkat suara kamu. Jangan tunjuk suara kamu tinggi depan Tuhan. Jangan. Maka bila sampai di sini, Ibnu Katsir kata apa dia? Dia kata maksud ayat ini tadarruan wa khufyatan, maksud rendah diri dan rendah suara, dia kata ai udhkur rabbaka fi nafsika rahbatan wa rughbatan wa bil qawli la jahra. Dia kata maksud ayat ini Allah mahu kita minta kepada Allah daripada diri kita dengan takut dan cemas dan harap. Masa kita berdoa kepada Allah, kena doa dengan cemas, dengan harap, dengan takut. Dan jangan sekali-kali dengan suara yang jahra, suara yang tinggi. Kerana kata dia, kata Ibnu Katsir, kerana Allah Ta'ala berfirman dengan suara yang tidak jahar, berdoa dengan suara yang tidak kuat. Wa hakadha, inilah kata Ibnu Katsir, yustahabbu, yang disunatkan, an yakuna az-zikra la yakuna nidaan wala jahra baligha.
Dan jangan sekali-kali berdoa kepada Allah, berzikir dengan mengangkat suara, menyeru kepada Allah dengan suara yang tinggi, dan seru kepada Allah seolah-olah Allah tu jauh daripada kita. Jangan. Walihada lima sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah sahabat bertanya pada Rasulullah, mereka berkata pada Nabi, aqaribu rabbina fananajihi am ba'idun? Ya Rasulullah, dekatkah Tuhan kita, kita nak munajat? Jauhkah Tuhan kita sampai kita kena angkat suara? Sahabat tanya, macam mana nak doa? Sahabat tanya, macam mana nak doa? Nak doa suara kuat ke suara pelan? Kata Ibnu Kathir, fa'anzalallah. Bila sahabat tanya benda ni pada Nabi, Tuhan kita jauhkah? Tuhan kita dekatkah? Nak doa macam mana? Maka Allah turunkan ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan pada hamba-Ku, apabila mereka bertanya pada engkau tentang aku, katakan aku dekat pada mereka. Depa tak payah jerkah-jerkah, tak payah angkat suara. Bacalah dengan suaranya rendah, dengan merasa hina diri, merasa kebesaran, keesaan Allah, dan janganlah angkat suara. Jangan sekali-kali angkat suara. Dan jangan peturun sampai mulut tak menguik apa langsung. Berdoalah dengan cemas, dengan mengharap kepada Allah Ta'ala. Lepas tu Ibnu Kathir membawa satu hadis riwayat daripada Bukhari dan Muslim. Hadis ini daripada Abu Musa al-Asy'ari tentang rafa'an nas aswatihim bid-du'a fi ba'di asfar. Sebahagian sahabat ikut Nabi musafir, depa baca doa dengan suara yang kuat. Depa baca doa dengan suara yang kuat. Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengok, Nabi dengar, Nabi tegur sahabat. Nabi kata ayyuhan nas, Nabi kata wahai manusia, irba'u ala anfusikum, kesianlah dekat diri hampa. Nabi tengok sahabat duk baca doa kuat-kuat ni dalam safar. Nabi kata wahai manusia, irba'u ala anfusikum, hampa kena kesian kat diri hampa. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, kerana hampa duk minta ni bukan pada Tuhan yang peka dan bukan pada Tuhan yang tak ada. Dia dengar, dia duk ada. Innal ladzi tad'unahu sami'un qarib, kerana yang kamu doa itu adalah Tuhan yang dekat dan sangat mendengar. Kata Ibnu Kathir, berdasarkan daripada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala suka orang yang berdoa dalam keadaan suara yang pelan. Ini hujah-hujah imam-imam kita bawa kepada kita ikhwan untuk menunjukkan bahawa berdoa itu dengan suara yang agak pelan. Ibnu Taimiyah, Ibnu Kathir dalam buku dia yang bernama Bidayah wan Nihayah, dan juga Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa, mereka sebut orang yang pertama, masyarakat yang pertama, jamaah yang pertama yang baca doa kuat-kuat lepas daripada Nabi wafat ini adalah golongan yang kita panggil dengan nama golongan apa dia? Golongan, nama dia apa? Golongan Amaliqah. Golongan Amaliqah. Bila suara kuat wujud zaman Nabi, Nabi cantah cepat-cepat. Dalam berdoa, jangan kuat-kuat. Tuhan kamu dekat, Tuhan kamu tak peka. Dan Quran turun bagaimana adab berdoa. Lepas, selagi Nabi ada, bila sahabat angkat suara je dalam berdoa, Nabi tegur. Nabi tegur. Kecuali Nabi sendiri angkat suara. Dalam haji, Nabi angkat suara. Dalam perang, itu sunnah lah. Nabi angkat suara, kita angkat suara lah. Bila dalam salat sahabat angkat aja suara, Nabi akan tegur dandan. Maka kita kata cerita angkat suara zaman Nabi, hayat dia tak panjang lah. Bila Nabi wafat, terjadi golongan Amaliqah. Mula-mula buat golongan Amaliqah ni, golongan yang antum pernah dengar hadis dia,
yang Abu Musa al-Asy'ari pergi berjumpa dengan Abdullah bin Mas'ud, ajak dia pergi ke masjid. Golongan Amaliqah ni yang bagi fatwa angkat suara kuat-kuat ni, bos besar dia pada hari itu ikhwan, nama dia Ma'dad bin Yazid al-Ijli. Dia ni orang Kufah. Yang Abu Musa al-Asy'ari tengok dia berani. Dia ni Amaliqah. Amaliqah ni apa dia? Mereka ni kita panggil pencetus bid'ah. Bukan pencetus ummah. Itu bagus. Itu bagus. Ni pencetus bid'ah, PB. Yang tu PU, pencetus ummah, itu bagus. Ni PB, pencetus bid'ah. Golongan Amaliqah, depa berpusat di kota Kufah. Bos dia nama siapa? Bos dia nama Ma'dad bin Yazid al-Ijli. Dia ni lah yang Abdullah bin Mas'ud masuk dalam masjid di Kufah, marah dia. Hang telah membuka satu pintu kesesatan. Marah dia betul-betul. Dia yang kata dekat Abdullah bin Mas'ud, niat kami baik apa? Jadi siapa yang beralasan niat baik, dia golongan apa ikhwan? Amaliqah. Siapa dia punya bos? Dia punya bos Ma'dad bin Yazid al-Ijli. Dia ni sekitar 32 Hijrah ke 33 Hijrah. Zaman Abdullah bin Mas'ud. Dialah berani. Zaman Nabi ada aja suara tinggi, Nabi akan tegur, jangan. Kesian. Irba'u ala anfusikum. Hadis Bukhari Muslim. Kesian dekat kamu. Tuhan kamu tak peka. Tuhan kamu bukannya gaib. Minta elok-elok. Minta dengan rendah diri. Dia, sahabat Nabi dah tak ada, sahabat ada yang mati, adanya hidup balik. Dialah golongannya angkat. Kemudian pada tahun 116 Hijrah, lebih-lebih lagi mengangkat suara ni bermaharajalela dikepalai oleh Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Ma'mun telah buat satu bid'ah yang besar, iaitu dia telah mengumpulkan orang dalam masjid dan dia suruh mereka berdoa beramai-ramai. Jadi bila sampai tang situ tak boleh nak buat apa ikhwan. Pasal apa? Pemerintah yang buat. Siapa nak lawan pemerintah? Kalau lawan pemerintah jadi apa? Khawarij. Tak boleh lawan. Tak boleh lawan. Jadi bukan saja tak boleh lawan, bahkan lawan pemerintah pada masa itu risiko dia lebih besar. Dulu mana ada pilihan raya 5 tahun cukup orang? Dulu kalau lawan pemerintah, satu jalan aja, cabut pedang lawan dengan dia. Kalau hanya cabut pedang lawan dengan dia, masyarakat akan jadi apa? Pertumpahan darah. Maka para ulama salafus salaf ketika itu memilih menasihat daripada menumpahkan darah. Pasal no road and no jalan. Kalau macam hari ini kita tukar pemerintah 5 tahun sekali, bukan pakai pedang, kita pakai pensel. Kalaulah macam ni ada zaman hari tu, lama dah pokok ni jatuh. Tukar dengan orang lain. Maka golongan Amaliqah ini menguasai pemerintahan khalifah Islam masa tu. Maka bermaharajalela lah, doa kuat-kuat, zikir kuat-kuat dengan cara Amaliqah. Apa dia? Niat kita baik apa? Kita bukannya menyanyi, menari, kita berzikir. Inilah sampai hari ni ikhwan, sistem ni tak dapat dihabiskan. Ada sahabat Nabi yang antum pernah dengar nama dia? Khabbab bin Arat. Ibnu Katsir dalam kitab dia Bidayah wa Nihayah muatkan kisah Khabbab bin Arat dengan anak dia yang bernama Abdullah bin Khabbab. Abdullah bin Khabbab ni, satu hari Khabbab bin Arat, bapa dia, tengok anak dia tak ada rumah. Dia cari cari mana budak ni pergi. Dia jumpa budak ni macam mana? Tak majlis Amaliqah. Majlis pok-pok duk ratik ramai-ramai. Dia jumpa bunyi sedap kan? Tak sedap kan? Bunyi tu sedap. Zahara dinul muayyad. Sedap apa? Bizuhuri Nabi Ahmad. Tak sedap? Ya Hanana bi Muhammad. Zalika fadlu minallah. Allah. Baru riak. Ya Hanana.
Tak sedap apa? Sedap. Oh dulu ya kawan lagi sedap. Dia cari Abdullah ni, Abdullah bin Khabbab. Dia cari Abdullah ni, Khabbab cari Abdullah ni tak jumpa. Dia pergi jumpa duduk atas situ. Apa dia buat Pak Mik? Dia tarik belakang jubah ni, balik rumah dia, dia pukul anak dia. Dia pukul anak dia dan anak dia tanya, pasal apa Abi pukul dia? Dia kata, aku pukul kamu kerana kamu telah kamu duduk di dalam majlis berzikir secara bid'ah yang tidak pernah diajak oleh Nabi. Rupanya boleh pukul orang buat bid'ah Pak Mik. Tapi yang kena maki lah ni sunnah. Bid'ah maki kita. Dan ini ikhwatul iman, sesuatu yang kita melihat di dalam Bidayah wa Nihayah dan di dalam As-Suyuti menyebut dalam Al-Amru bil Ittiba' wa Nahyu anil Ibtida'. Kewajipan mengikut sunnah dan larangan mengikut bid'ah. As-Suyuti menulis satu kitab yang sangat menarik. Jadi ikhwatul iman, bila orang datang kepada kita, mereka kata kepada kita, hampa ni tak mau baca doa ramai-ramai, hampa ni Wahabi, hampa ni tak betul. Kita jawab pada mereka, sebenarnya mereka yang tidak melihat kepada nas-nas yang ada. Dan mereka telah menipu masyarakat, ikhwan. Maaflah kalau bahasa itu agak tak sesuai lah ketika kapal ini tak jumpa lagi. Tak sesuai, kita dalam kesedihan. Tapi saya menyatakan mereka telah menipu masyarakat. Siapa menipu? Para asatizah menipu. Para syekh menipu, ustaz menipu. Mereka membawa buku-buku yang bukan daripada tulisan mazhab, tidak. Mereka bawa buku yang dipropagandakan oleh orang yang daripada tak tahu apa. Dia kata dia mazhab Syafi'i, dia tulis buku, kita duk balas buku dia. Kita baca Ibnu Katsir, kalau dia mau baca Ibnu Katsir, dia akan jumpa dalam Ibnu Katsir, perkataan Ibnu Katsir, nas-nas Al-Quran suruh merendahkan suara kita. Bagaimana kita nak nisbah seorang itu tawaduk kalau dia minta ya Allah, ya Allah? Macam mana kita dia tawaduk? Quran suruh dengan rendah diri, dengan jiwa yang tenang, merasai keesaan Allah dan berdoa dengan muka yang tunduk ke bawah berdoa. Maka lepas bagi salam belah kanan belah kiri, kita berwirid, kita beristighfar, kemudian kita berdoa dengan sendiri-sendiri kita. Tidak yang Allah wajibkan kepada kita salat berjemaah. Imam memimpin jemaah, tapi tidak ada riwayat imam memimpin doa ataupun wirid jemaah lepas daripada selesai salat. Tidak ada. Tidak ada. Kita mesti kembalikan itu kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwan, kita tengok buku kita ni. Dan kalau kita nak menghimpunkan bukan saja di sini, bahkan dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar Asqalani juga memberi pandangan dia tentang berzikir menurut mazhab Syafi'i. Dalam Fathul Bari, dia menyebut dengan suaranya rendah. Dengan suaranya rendah. Baik, selesai bab itu ikhwan, kita masuk bab yang kedua. Ada soalan ke bab ni? Bismillahirrahmanirrahim. Doa dalam bentuk sir tu Macam mana? doa dalam bentuk sir. Kita berdoa dalam bentuk sir adalah sunnah. Tapi kalau kita masukkan lepas sembahyang kita berdoa dalam bentuk sir, bukan dalam keadaan jemaah juga. Bermakna walaupun imam itu baca doa pelan, tetapi tetaplah dalam keadaan infradi, nafsi. Seorang-seorang berdoa pada Allah. Imam berdoa dengan sir, dengan suara yang pelan. Dia doa kat dia, makmum baca doa kat diri makmum. Makmum tak perlu mengaminkan doa imam. Kecuali seperti riwayat-riwayat menyebut, imam berdoa untuk ummah berkaitan dengan hujan tak turun. Ini riwayat menyebut sahabat mengaminkan doa Nabi. Nazilah, bala yang turun, sahabat mengaminkan doa Nabi. Adapun lain daripada itu, mungkin imam baca doa kuat, makmum memberi perhatian kerana imam nak mengajak doa Nabi pada makmum. Ini bagi makmum yang tak tahu lagi doa-doa Nabi. Itu saja keadaan yang kita boleh sebut boleh. Lain doa dengan suara yang sir dan nafsi
nafsi. Itu jelas kita dapat dalam surah mana? Itu jelas sekali kita baca ikhwan dalam surah Al-A'raf ayat 206. Surah Al-A'raf ayat 206. Allah kata wazkur rabbaka fi nafsika. Kau sebutlah nama Tuhanmu pada diri engkau. Kau sebut pada diri engkau tadarruan wa khufyatan wa dunal jahral qaul wa dunal jahra minal qaul, tanpa kau angkat suara yang tinggi. Ayat itu dengan kuat jelas bagi tahu kita berdoa kepada Allah sendiri dalam diri kita tanpa angkat suara. Nafsika, diri kamu sebut, bukan orang sebut kat kita. Ini nas Quran. Jadi sebenarnya tidak berdoa berjemaah lepas salat, berdoa berwirid dengan pelan, itu adalah mazhab Syafi'i dan sunnah, dan menepati sunnah. Berdoa kuat-kuat lepas sembahyang, zikir kuat-kuat lepas sembahyang, imam baca, makmum qiyam amin, yang ni tidak mengikut mazhab Syafi'i, dan yang ni kita kata khilafus sunnah, tidak menepati sunnah. Habis kami duk buat ni macam mana? Kita kata kembalilah ke pakai jalan, kembalilah kepada sunnah. Habis kami ni semua masuk neraka. Awak nak pergi neraka pasal apa? Yang duk sebut diri ni masuk neraka pasal apa? Kalau tahu benda tu salah, istighfar, kembalilah kepada sunnah. Tapi kalau diri dia tu ada rasa sombong, dia tak mau kembali, itu urusan dia lah. Bukan kerja kita nak hukum dia masuk neraka. Kita tak akan buat kerja itu. Boleh sahabat, Wallahu a'lam. Bolehkah kita masuk satu lagi, Pak Amir? Boleh. Kan kita nak makan bubuk terus ke? Hari ni bubuk kacang, Pak Amir. Bubuk kacang campur tosai. Ya, Pak Amir. Nak jadi apa perut tak tahu tak lagi, Pak Amir. Kan? Pasal saya tengok bab niat ni dia semuka aja. Saya masuk sikit, Boleh, Pak Long? Ya, Kak Mun, boleh Kak Mun? Mana Kak Mun? Tak nampak Kak Mun. Boleh Abang Karim, Baik, yang ke-17, mereka kaitkan Wahabi itu apa dia? Wahabi itu dengan amalan melafazkan niat usalli. Orang kata Wahabi ialah mereka yang tidak melafazkan niat sebelum salat. Nak kenal Wahabi dalam sos sembahyang lagi mudah. Depa duduk dia takbir terus. Tu Wahabi. Yang ahlu sunnah yang mana? Ahlu sunnah dia usalli, nawaitu usalli fardal subhi raka'ataini ma'muman mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala. Yang tu ahlu sunnah, yang tu Syafi'i. Yang mai-mai mulut sengap terkunci, terus takbir Allahu Akbar, tambah tangan pi buah atas dada pula, lagi Wahabi piau. Ini adalah tuduhan. Apa hujah kita? Mari kita tengok. Faktanya jika demikian ditakrifkan Wahabi, maka Imam Syafi'i ialah Wahabi kerana beliau tidak pernah mengajar amalan usalli ni. Demikian juga para ulama Syafi'iyah selain beliau ialah semua akan jadi Wahabi kerana menyatakan amalan melafazkan niat sebelum salat usalli itu bukan berasal dari sunnah Nabi yang sahih. Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad semua akan jadi Wahabi. Pasal apa? Dalam buku mereka tidak menyebut perkataan usalli. Tak ada. Jangan bohong, tak ada. Tengok hujah dia. Imam Nawawi berkata dalam kitab dia Al-Majmu'. Ini kitab besar, kitab Majmu'. Kata dia, qala ashabuna ghalata hadzal qail wa laysa al-muradu asy-Syafi'i bin natqu fi as-salati hadza bal muraduhu at-takbir. Ini tag Majmu'. Kata Imam Nawawi, pendapat menyatakan sunat melafazkan niat adalah kesilapan, ghalata hadzal qail. Qail ini pandangan sebahagian orang menyatakan bila kita nak salat sunat kata usalli. Bila nak wudu, nawaitu rafa'al hadasi. Bila nak puasa, nawaitu saum maghdin. Bila nak salat, usalli. Yang kata macam ni ni kena buat. Kata Nawawi,
dari segi pandangan mazhab mereka tersilap. Ghalata hadzal qail. Pandangan ini pandangan yang silap. Kenapa? Dia kata walaisal muradu Syafi'i. Bukan maksud Syafi'i macam tu. Bukan maksud Syafi'i macam tu. Sebenarnya kata-kata Imam Syafi'i menyebut ialah lafaz takbiratul ihram, bukan usalli. Kenapa mereka tersalah begini ikhwan? Saya buat catatan dalam Dalam Imam Syafi'i kata dia buka satu bab dalam iaitu dia buka bab an-niyatu fi salah. Bab niat dalam sembahyang. Ini dalam dia sebut. Dia kata wa niyatu la taqumu maqam takbir. Niat, yang kata niat dia tidak duduk tempat takbir. Kata Imam Syafi'i, niat tidak duduk pada tempat takbir. Wala tujzihi an-niyatu illa ma'a takbir. Dan tidak memada niat melainkan bersama dengan takbir. Ini perkataan Imam Syafi'i. Wala tataqaddama takbir wala takunu ba'dah. Tak boleh mendahului takbir dan tidak boleh membelakangkan takbir. Niat dia kena bersama dengan takbir. Itu perkataan Imam Syafi'i. Bila Imam Syafi'i kata macam tu, maka lahirlah yang dikata ni. Apa dia apa? Qailun. Satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, dia kata inilah maksud Imam Syafi'i. Bila kita nak niat sembahyang, kita mesti menyebut lafaz dia. Lafaz niat. Nawawi kata dia ni tersalah faham. Sebab dalam bab yang lain dalam Imam Syafi'i buka bab ma yadkhulu bihi fi salah min at-takbir. Dia buka bab yang kedua, bab ma yadkhulu bihi fi salah min at-takbir, iaitu bab apa yang kita nak sebut bila kita nak masuk salat dan takbir tu macam mana. Maka di sini dia sebut. Dia kata faman ahsana takbir lam yakun dakhilan fi salati illa bitakbir nafsihi wa takbiru Allahu akbar wa la yakunu dakhilan bi ghairi takbir nafsihi. Ini dia sebut. Dia bagi tahu apa maksud dia. Dia kata bagi orang yang pandai takbir, walaupun dia pandai takbir, dia sebut apa pun, dia tidak dianggap salat, dia tidak dianggap takbir, melainkan dia kena menyebut takbir dengan lafaz Allahu Akbar, yang tu takbir, dan dia dianggap tidak masuk dalam sembahyang melainkan dengan lafaz ini sahaja. Maka daripada inilah kata Imam Syafi'i, dia tidak dianggap masuk dalam sembahyang melainkan dengan lafaz ini sahaja. Maksud apa? Dia dikira sembahyang dengan lafaz takbir. Tiba-tiba ada orang dalam mazhab Syafi'i, dia kata inilah maksud Syafi'i, boleh usalli. Maka inilah Nawawi kata ghalata haza qail, dia salah faham dengan maksud Syafi'i. Walaisa muradu Syafi'i, bukan maksud Syafi'i dalam itu menyebut usalli di mulut, bahkan dia maksudkan dengan sembahyang itu dimasuki dengan lafaz yang dia maksudkan itu adalah lafaz takbiratul ihram, bukan lafaz niat. Ini ikhwatul iman, inilah kita belajar ikhwatul iman, beberapa kesalahan, beberapa kesilapan yang agak keras, yang agak besar dilakukan oleh sebahagian orang dahulu yang mereka ini mengaku mazhab Syafi'i. Mereka tersilap. Mereka mengaku mazhab Syafi'i, mereka tersalah faham dengan ucapan Syafi'i ini. Mereka telah mengarang kitab begitu banyak menyatakan Imam Syafi'i kata sunat melafazkan talaffuz bin niyah. As-Suyuti yang saya sebutkan tadi, dalam kitab dia tadi Al-Amru bil Ittiba', dia kata siapa sembahyang dia baca usalli, siapa ambil wudu dia baca nawaitu rafa'al hadas, dia telah melakukan bid'ah yang nyata. Kerana Allah Ta'ala telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah suruh jadikan Nabi sebagai contoh.
Dan tidak ada contoh daripada Nabi ketika Nabi sembahyang menyatakan usalli, dan ketika Nabi ambil uduk Nabi menyatakan nawaitu rafa'al hadath. Tidak ada sama sekali. Dan inilah orang kita ikhwatul iman, dia duk keliru dengan niat. Dia duk keliru. Ada orang kata keadaan niat lain, azam lain, qasad lain. Kita kalau jumpa kawan tu, kita mau jentik hidung bagi bengkak sekali. Kita suruh dia pergi tengok kamus Arab. Dalam kamus Arab ada diungkap perkataan al-qasdu, al-azmu, al-iradatu. Apa dia qasad, apa dia azam, apa dia iradah. Mutaradif apa dia? Kalimah berlainan sebutan tapi makna dia sama, mutaradif. Apa dia al-qasdu? Al-qasdul qalbi. Apa dia? Qasdul qalbi, keinginan dan kemahuan hati. Al-azmu qalbi. Al-azmu qalbi, kehendak hati. Al-iradatul qalbi, kemahuan hati. Apa dia semua tu? Semua itulah nama dia niat. Dan tempat niat di mana ikhwan? Mahalla niat. Tempat niat itu dalam bila kata niat, itulah kemahuan dia. Bila kata niat, itulah kehendak dia. Bila kata niat, yang itulah keupayaan dia nak buat. Maka tiga-tiga tu kita gabung. Para ulama bahasa menyebut niat itu apa dia? Al-azmu ala fi'lil ibadati taqarruban ila Allah Ta'ala. Niat itu adalah suatu kemahuan, suatu kehendak, suatu keinginan di atas satu perbuatan ibadat kerana nak mendekatkan diri pada Allah. Itulah niat. Niat bukan usalli. Bila kita nak semayang, apa dia niat? Niat itu jiwa kita nak jadikan semayang itu kerana Allah dan nak mendekatkan diri kita dengan semayang isyak itu kepada Allah. Siapa ada niat lagu tu untuk semayang isyak, dia telah ada niat semayang isyak. Maka bila dia duduk atas sejadah, dia hanya takbir Allahu Akbar. Bukan duduk atas sejadah, duduk usalli. Mereka beritahu yang tu azam. Kita kata al-azmu qalbi, itulah niat. Ini masalah bila orang Melayu cakap Arab, dia tak tahu Arab. Pasal tu bila orang Melayu menghuraikan niat, tu Arab pun tak tahu niat. Tu Arab jadi pening. Pasal orang Melayu bagi tahu azam lain, niat lain, iradah lain, cita-cita lain. Tak betul. Ini semua tak betul ikhwan. Ini nama dia penyelewengan dalam menterjemahkan bahasa Arab ke bahasa Melayu. Penyelewengan. Maka dalam bab ini ikhwatul iman, ada satu perkataan yang menarik saya ambil daripada Imam Ibni Abi Aiz Al-Hanafi. Dia menyebut apa dia? Dia sebut ini ada dalam kitab Al-Majmu'ah. Dia kata lam yaqul ahadun minal a'immah arba'ah. Kita tak dapat nakal, kita tak dapat mencari daripada imam empat ini perkataan Imam Syafi'i wala ghairuhu, lain daripada Syafi'i, yang memberi syarat talafuz bin niyah, yang meletakkan bila nak semayang kena ada lafaz usalli, nak puasa kena ada lafaz nawaitu, nak ambil uduk kena ada lafaz nawaitu rafa'al hadas. Kita tak jumpa ini semua di dalam semua mazhab yang empat. Wa innama an-niyatu mahalluha qalbi biittifaqihim. Yang kita jumpa mereka sepakat menyatakan mahallah niat, tempat niat berada dalam hati, dan ini adalah ittifaq, persetujuan keempat-empat mereka. Tak ada siapa menyebut dia duduk di mulut. Ini siapa yang kata ikhwan? Ini Ibnu Abi Aiz Al-Hanafi. Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad lagi dahsyat dia kata. Dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati. Nabi bila nak semayang qala Allahu akbar. Nabi hanya kata Allahu akbar. Ini dalam Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad tu jilid 1, buka bab salat, jumpalah yang ni. Kata dia walam yaqul syai'an qablaha wala talaffuz bin niyah.
Nabi tak pernah kata sesuatu pun sebelum Allahu Akbar, dia tak pernah kata. Hatta bismillah pun dia tak ucap. Bila dia nak semayang, dia kata Allahu Akbar. Sebelum Allahu Akbar, dia tak kata apa. Dan selepas Allahu Akbar pun dia tak kata apa. Dia hanya membaca apa-apa berkaitan dengan salat. Dan tidak ada lafaz usalli. Wala qala usalli lillahi salatan kadha mustaqbilal qiblati arba'a raka'atin ma'muman au imaman. Ni semua dia tak kata. Nabi tak pernah kata benda ni semua. Dan Nabi tak pernah kata adaan wa qadaan. Nabi tak pernah kata sembahyang aku ni tunai ke qada. Nabi tak pernah kata wala fardal waqti. Nabi tak pernah kata ni aku sembahyang ini dalam waktu. Wa hadha ashrul bad'un lam yakun anhu ahadun qad bi isnadi sahihin wala dha'ifin wala mursal. Nak cari keterangan ini dalam sanad sahih pun tak ada, sanad dhaif pun tak ada, sanad apa bala pun tak ada. Tak ada. Bahkan dia kata apa dia? Ini yang menarik. Bahkan kata imam ini, Imam Ibn Qayyim, dia kata yang ni semua dia kata wa innama gharra ba'dal muakhirin min qawli Syafi'i. Ini semua perkataan setengah ulama yang datang kemudian yang dia tertipu, terpedaya dengan perkataan Imam Syafi'i. Dia tersalah faham dengan perkataan Imam Syafi'i. Dia kata ada semua nawaitu usalli rafa'al hadasil akbar. Tidak ada sama sekali. Ikhwan, kita mengambil daripada situ semua. Kita salat, kita tak baca talaffuz bin niyah. Usalli dah. Habis hadis Bukhari Muslim daripada Abu Hurairah, bila kamu berdiri tempat sembahyang, kamu dah ambil wudu, kamu hanya sebut Allahu Akbar. An-Nawawi dalam kitab dia Al-Azkar, kata mengucap Allahu Akbar tidak ada harakat. Hanya diucap Allahu Akbar. Tak tangan habis. Dalam hadis pula, boleh angkat tangan dulu, letak di dada, baru kata Allahu Akbar. Boleh. Boleh serentak Allahu Akbar. Boleh. Boleh pula duk lurus mulut kata Allahu Akbar, baru tangan angkat. Boleh. 3 kaifiat ini ada dalam sunnah. Ada. Tak ada hal. Tak ada problem. Nawawi kata lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qasak tak ada, ta'arun tak ada, ta'yin tak ada. Tak ada. Sorry, tak ada. Tak ada. Ya. Mungkin daripada kita sebut tadi, kepastian daripada mana itu tak dapat dipastikan. Orang macam saya tak dapat memastikan. Tetapi apa yang kita boleh kata, benda ini datang daripada kekeliruan memahami teks Syafi'i di dalam Al-Um. Qasad bermakna dia ingat dalam hati, aku nak sembahyang tu qasad. Ta'arad bermakna dia tentukan fardu. Ta'yin bermakna dia menentukan waktu. Sembahyang ada 5. Sembahyang apa? Ta'yin, tentukan. Jadi dia kena sebut qasad, ta'arud, ta'yin dalam kandungan takbir daripada Allahu sampai Akbar. Maka dia kena sebut Allahu Akbar, aku sembahyang fardu isyak, baru boleh bar. Sedangkan Nawawi kata lafaz Allahu Akbar tak panjang tak pendek, Allahu Akbar, selesai. Jadi kalau macam itulah bahasa Nawawi, masa bila nak pergi hajih qasad, ta'arud, ta'yin? Lebih-lebih tak masuk akal. Lafaz Allahu Akbar ni lafaz yang ada makna. Maksud dia Allahu Akbar, maksud dia Allah Maha Besar. Ni mulut kata Allah Maha Besar, hati kata aku sembahyang isyak. Ni apa ni? Macam mulut kata lori, tapi tangan tunjuk bas. Ni macam orang buka channel Pulau Pinang FM Mutiara, tapi dia keluar National Classic. Channel tu ada problem Pak Min. Dia kalau buka klasik, keluar klasik ya. Channel tu kalau channel Malaysia. Ni channel Malaysia keluar lagu Siam. Bermakna ada gangguan udara.
Jadi kawan ni bila dia sembahyang, mulut kata Allahu Akbar, hati kata aku sembahyang fardu isyak, ada problem. Channel dia lari. Patut mulut kata Allahu Akbar, hati kata Allah Maha Besar. Baru betul. Maka karena itu berlaku kekeliruan. Dan yang keliru ni, saya nak ulang dengan tegas ikhwan, dengan tegas. Selagi Allah bagi saya waras, Allah bagi saya faham, saya tak akan ubah kalimah ini. Sesungguhnya sembahyang dengan membaca usalli dan mengaitkan usalli dengan lafaz takbiratul ihram dan mengaitkan lafaz takbiratul ihram dengan qasa' ta'arun ta'yin adalah penipuan. Ini adalah penipuan. Ini tak ada kena mengena dalam riwayat. Langsung tak ada kena mengena. Kenapa? Kita buktikan dengan satu jalan. Kita buktikan. Semayang tu, rukun pertama semayang adalah niat. Niat. Baik. Kita bertanya. Nabi ni, dia ada negeri nama Mekah, dia ada negeri nama Madinah. Sembahyang difardukan di mana? Di Mekah atau di Madinah? Kebanyakan ulama kita kata sembahyang setahun sebelum hijrah. Artinya kewajipan sembahyang berlaku di Mekah. Baik, kita bertanya. Ulama susun rukun sembahyang yang pertama adalah niat. Betul? Kita tanya, kita buka semua buku yang kita mampu. Setiap kali ulama cakap niat, kita tanya pada ulama, mana dalil niat sembahyang? Semua kitab Pak Amir, dia bawa dua dalil saja. Dalil yang pertama, innamal a'malu binniyat. Dalil yang kedua, wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini surah Lam Yakunin. Surah Lam Yakunin. Bila kata satu benda buat kena ada niat, inilah dalil dia. Dalil innamal a'malu binniyat, setiap amal kena ada niat. Dan aku tidak perintahkan kamu beribadat melainkan aku minta kamu ikhlas. Satu ayat Quran, ayat 5 surah Lam Yakunin, dan satu hadis Bukhari Muslim daripada Umar Al-Khattab, innamal a'malu binniyat. Dicentum satu ayat dengan satu hadis. Inilah dalil semua ibadat kena ada niat. Secara ilmu kita tanya, sembahyang difardukan di Mekah. Lam yakunil lazina kafaru turun di mana? Dia adalah ayat Madaniyah, bukan ayat Makki. Innamal a'malu binniyat. Hadis ni keluar setelah hijrah. Bermakna ketika sembahyang difardukan di Mekah, hadis ni tak ada lagi, ayat ni tak ada lagi. Habis macam mana jadi dia sebagai dalilnya? Sedangkan dia tak wujud lagi. Macam mana? Bermakna ketika sahabat sembahyang di Mekah, tak ada riwayat cerita dan tak ada ayat cerita. Kenapa? Setahun sahabat sembahyang di Mekah itu, macam mana dia sembahyang? Kau dia pergi Mekah pasal ayat dan hadis tu tak ada, dia pergi Madinah, dia qada balik setahun tu. Mana jadi cerita kata lagu tu Pak Amir? Tak ada. Jadi kerana itu, kata para ulama, apabila Allah fardukan sembahyang di Mekah, Allah telah fardukan dengan niat. Dan Nabi tak mengajak niat pada sahabat. Kenapa? Kerana niat terlampau mudah semua sahabat tak. Adapun ayat tadi, dia bukan cerita pasal niat sembahyang. Dia nak cerita kata tentang hijrah Nabi. Yang ulama itu mengambil dalil secara umum. Karena itu kita berani menyatakan bahawa tidak ada hadis menceritakan bagaimana niat. Kerana niat terlampau mudah, dia tak perlu cerita. Sahabat tahu. Pasal itu Nabi hanya ajak sifat sembahyang. Apa dia? Perbuatan, bangkit, turun, takbir. Ini Nabi ajak. Niat Nabi tak ajak. Pasal tak ada orang tak tahu niat. Nak tanam pokok pisang dengan pi tanam pokok pisang. Mana mai dulu? Ingat nak tanam dengan pi tanam. Tentulah ingat dulu. Ni ingat tak tahu pergi tanam. Ni saya. Dia ni mesti terlepas keluar dari kapal terbang tu ni. Ada masalah dia ni, ada masalah. Dia automatically ingat kemahuan dengan pi buat. Kemahuan mai dulu baru buat. Bila dah ada kemahuan, pi lah buat.
Pasal tu dikatakan niat apa dia? Bila kita nak sembahyang, kita ingat, ya Allah, aku nak sembahyang ni, aku nak dekat diri pada hang. Yang itulah niat. Bukan nawaitu usalli usalli tu tak ada kena-mengena dengan sembahyang. Bahkan dia satu kerja, saya kata lagi sekali, satu kerja yang ditipu, dan ini satu bid'ah yang besar. Dan saya terbaca dalam Talbisul Iblis, ada ulama-ulama salaf, dia bila tengok orang sembahyang pakai usalli ni Pak Long, dia ludah tu. Dia kata setan. Tapi jangan habaq ke orang nah. Kalau nak buat pun masing-masing tutup muka dulu baru pergi ludah. Supaya orang tak cam. Ya, ini satu soalan yang sangat menarik. Syed Sabit telah membahas di dalam kitab Fikih Sunnah. Adapun kita, kerana ada hadis daripada Al-Bukhari menyebut, hadis Imam Bukhari menyebut, kalau imam itu melakukan sesuatu yang tak benar, maka dia akan tanggung. Bagi dia yang tidak benar, bagi makmum apa yang benar. Maka berdasarkan hadis Bukhari ini, dia menanggung apa yang silap, makmum menanggung apa yang betul. Imam Bukhari menyatakan bid'ah dia tidak mencederakan salat kita kerana dia yang buat, dan itu tidak memutuskan kita punya jemaah dengan dia. Kita tak akan ikut setiap benda yang kita yakin dia bid'ah. Kita macam dia baca kunut subuh, di sisi kita doa kunut subuh tidak bid'ah, kerana dia ada riwayat daripada Al-Hasan. Yang bid'ah apa dia? Yang bid'ah meletakkan kunut hanya pada subuh sahaja. Itu bid'ah. Pasal itu Ibnu Taimiyah menyatakan jangan bid'ahkan kunut. Tapi yang bid'ah itu adalah perbuatan. Jadi bila dia baca kunut, pada kita tidak bid'ah. Tetapi kerana dia baca subuh sahaja, itu kita tak ikut. Kaifiat itu kita tak ikut. Kita luruskan tangan kita. Dia Allahumma hdina fi man hadait. Kita tak mencela bacaan tu. Itu adalah lafaz yang sunnah. Tapi hati kita tak seronok kerana dia meletakkan bacaan itu hanya untuk subuh sahaja. Sepatutnya bacaan itu dia letak juga pada sembahyang witir. Kalau kebetulan kita sembahyang witir dengan dia, berjemaah dengan dia witir, dia baca kunut, kita angkat. Kita angkat. Kerana kunut, kita tidak ada hal dengan kunut. Kita ada hal dengan kaifiat itu. Maka demikianlah Syed Sabit kata, imam fasik, imam zalim, imam yang buat bid'ah, maka seafdalnya kita cari imam yang saleh. Kalau boleh cari. Kalau tak boleh cari, kita yang jadi imam. Kalau tak boleh, dia yang jadi imam, maka tak perlulah sembahyang itu kita mufarraqahkan, dan tak perlu kita pergi ulang balik sembahyang di belakang. Dengan kita pergi ulang balik, artinya kita telah melakukan satu bid'ah yang akbar. Ini para ulama salaf sepakat dalam perkara itu. Jadi ikhwan, orang yang melafazkan niat dengan usalli, dengan qasad, dengan ta'arun dan ta'yin, saya ulang lagi sekali, demi Allah, ini satu pembohongan dalam beribadat kepada Allah. Saya kata bohong, dan semua itu tidak ada pahala. Orang yang tak tahu dia buat, kita kata mudah-mudahan Allah memberi kemaafan pada dia. Tapi ustaz-ustaz yang mengajak tak mau cari, tak mau pilihan, mereka ini patut dihukum. Mereka ini patut dihukum. Tiba makna orang yang menjadi punca kapal itu hilang, dia kena tangkap. Pasal dia troublemaker. Adapun kapal itu hilang, kita simpati ya. Kita doa lah. Ya Allah, hantarlah hajat kami. Ya Allah, macam mana risau keluarga mereka. Macam mana risau kita. Kita nak naik kapal terbang pun takut. Bukan kita pergi Beijing pun. Kita pergi Subang je. Lagu kita naik kapal terbang, muka macam sengkuang lagu ni. Siapalah nak pergi kidnap kapal itu. Tapi tak pasal-pasal takut. Tu kata siru Amin. Tak pasal-pasal pergi takut. Dia itu pergi Beijing, tak apalah. Kapal itu suddenly disappear. Ima terjun masuk dalam laut, impossible. Pasal nampak tadi radar boleh kesan. Dia main belah Pulau Pinang. Maknanya dia dalam terbang ni lah, mungkin pilot dia panik, dia tak tahu nak, mungkin hijack, tak tahulah, ataupun mungkin jin sudah take over kapal itu. Jin lah, buah lah. Pasal Imam Ibn Hajar kata, bila kamu tengok sesuatu berlaku pada orang Islam,
cari 99 alasan untuk baik sangka pada dia. Nampak dia buat benda tak elok, cari 99 sebab. Cari untuk baik sangka kat dia. Maka last kali ke-100 ni semua jin. Lepas itu bomo tu main kan dengan 2. Dia main dengan 2. Itu bukan terobong Pak Mik. Bulu runcing. Satu macam dia kata kapai duk dah. Jadi kita ikhwan, imam buat bid'ah, kita tak ikut, tapi kita tak jadikan itu alasan untuk mufaraqah. Tapi orang duk ajak usali macam kita duk mengaji selalu ni, yang tu adalah satu pembohongan. Habis sembahyang Nabi macam mana? Ambil uduk elok-elok, jaga elok-elok, menghadap kiblat, tutup aurat, takbir, Allahu Akbar. Habis sembahyang. Habis niat di mana? Niat itu kita ajak diri kita sembahyang zuhur kerana Allah, sembahyang isya untuk Allah. 5 kali kita sembahyang, 5 kali kita duduk didik jiwa kita, aku buat ini untuk Allah, untuk dekat diri pada Allah. Itulah nama dia niat, dengan ittifaq di kalangan ulama. Kita nak ambil uduk, ya Allah aku ambil uduk ni untuk hang, ya Allah aku nak bersih diri. Itulah niat uduk, bukan rafa'al hadasil asghar, tidak. Kita nak puasa, ya Allah aku nak puasa Ramadan esok hari pertama kerana hang, ya Allah. Itulah niat puasa. Bukannya sahaja aku puasa esok dah, yang tu bukan niat. Ini semua satu penyelewengan. Tambah semayang dengan qasak ta'arun ta'yin dalam kandungan takbir, panjangkan lafaz Allah sampai bar suku nyawa nak hilang. Ini semua kita kata bohong, dusta, mungkar dan batil, tak ada dalam mazhab. Jauh sekali di dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir sekali kita tengok sebelah belakang tu, dia kata dalam hal ini Imam Syafi'i menjelaskan was-was pada niat salat dan bersuci termasuk dalam kejahilan terhadap hukum syarak atau kekeliruan pada akal. Siapa yang ambil uduk wah-wah, siapa yang nak sembahyang do usali, ini jelas menunjukkan dia keliru dengan dalil, dan dia sendiri orang yang berapa kekeliruan dengan akal dia. Orang tak apa sihat. Orang ni orang yang tak berapa sihat. Al-Hafiz Suyuti menyatakan daripada bid'ah adalah wah-wah dalam niat salat. Itu bukan daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Mereka, Nabi dan sahabat, tak pernah melafazkan sedikit pun niat salat, melainkan hanya takbir Allahu Akbar. Ini, dan pada itu Al-Qadhi Abu Ar-Rabi' Sulaiman bin Umar Syafi'i berkata, melafazkan niat di belakang imam bukan perkara sunnah, bahkan hukumnya makruh. Jika mengganggu orang lain, maka hukumnya haram. Barang siapa menyatakan bahawa melafazkan niat termasuk sunnah, maka dia salah dan tidak halal bagi siapa pun berkata dalam agama Allah tanpa ilmu dan dalil. Tak boleh cakap macam tu. Tak halal kita bercakap tentang agama Allah kalau tak ada dalil. Alhamdulillah ikhwan, kita selesaikan 2 bab zikir berjemaah lepas salat dengan masalah lafaz niat usalli. Jelas benda ni tidak sabit daripada zikir ada, wirid ada, tapi dengan cara yang sir dan sendiri-sendiri. Dengan cara kuat tidak ada. InsyaAllah lepas ni satu bab lagi, bab Wahabi, ialah depa tak mau kata Sayyidina. Depa kalau selawat Allahumma salli ala Muhammad, depa tak mau kata Allahumma salli ala Sayyidina. Yang tak mau kata Sayyidina tu Wahabi. Dan iring bab itu Wahabi juga, depa tak mau azan jemaat 2 kali. Depa mau azan sekali. Betul ke semua tu Wahabi ataupun apa cerita? Kita tengok insya-Allah ikhwan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.